Pengertian haid. Makna haid pada bahasa ialah mengalir, manakala makna haid pada syarak ialah darah yang semula jadi yang normal keluar dari pangkal rahim perempuan yang telah balik dalam keadaan yang sihat pada waktu tertentu. Ad-dalilu, dalil daripada Al-Quran, faqauluhu ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa azza fa'tazilu an-nisa'i fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum. Daripada sunnah, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam lil Fatimah binti Abi Hubaishin radhiyallahu anha, wa iza aqbalatil hidatu wada'i as-salah wa iza adirat faghasli anka ad-damu wasalli. Tanda baligh. Tanda pertama ialah bermimpi sehingga keluar air mani, sama ada lelaki ataupun perempuan yang sudah berusia 9 tahun dan mengeluarkan cairan sperma, maka ia sudah mencapai akil baligh. Keluarnya cairan tersebut sama ada dalam keadaan sedar ataupun sedar tidur, bermimpi atau hal yang menyebabkan keluarnya sperma. Tanda kedua ialah datang haid bagi perempuan. Bagi anak perempuan akan merasakan haid ketika usianya sudah menginjak 9 tahun atau lebih. Apabila keluar darah dari kemaluannya, maka darah tersebut boleh dimaksudkan sebagai darah haid dan sebagai ciri perempuan yang sudah baligh. Tanda ketiga ialah genap umur 15 tahun berdasarkan kalender Qamariah. Bagi kanak-kanak yang tidak bermimpi atau tidak datang haid, umur balighnya ialah 15 tahun. Penetapan umur tersebut hanya berdasarkan ijtihad dan kebiasaan. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran? Terdapat dua pendapat tentang situasi tersebut. Yang pertama, jumhur fuqaha mengharamkan wanita haid untuk membaca Al-Quran sekiranya tiada sebarang darurat ataupun masyaqqah. Yang kedua, ulama Malikiyah berpendapat bahawa harus bagi wanita yang dalam keadaan haid untuk membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mengajar dan belajar. Hal ini kerana dibimbangi hafazannya luput dengan sebab terhenti bacaan kerana haid. Terdapat pendapat yang diutarakan oleh mantan Syekh Al-Azhar, Syekh Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq melalui bukunya Buhur Tunwa Al-Fatawa. Beliau menyatakan bahawa pelajar wanita yang dalam keadaan haid diharuskan untuk membaca dan menghafaz Al-Quran atas faktor perperiksaan kerana waktu yang tersisa adalah terhad. Oleh itu, dalam situasi tersebut, keadaan darurat dan masyaqqah adalah lebih sesuai untuk digunakan. Kesimpulannya, wanita yang dalam keadaan haid yang ingin membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Namun, bagi wanita yang membaca Al-Quran ketika haid dengan sebab terdapat darurat ataupun masyaqqah, maka hukumnya adalah harus. Tuala wanita wajib dicuci atau tidak? Isu semasa ini sering menjadi permasalahan bagi kaum muslimat pada masa kini. Jawapannya, boleh bagi seseorang wanita itu memilih sama ada untuk mencuci tuala wanita tersebut atau tidak. Ini kerana tiada dalil atau hadis yang mewajibkan kita untuk mencuci tuala wanita tersebut selepas menggunakannya. Ada juga segelintir masyarakat yang menganggap bahawa jika kita tidak membasuh tuala wanita kita, jin dan syaitan akan memakan darah haid tersebut. Penyataan itu tidak benar kerana tiada dalil atau nas yang mensahihkan perkara tersebut. Kesimpulannya, para wanita boleh memutuskan untuk membasuh tuala wanita selepas menggunakannya atau tidak. Mana-mana yang dirasakan lebih menjamin kebersihannya. Tetapi diingatkan, kita sebagai wanita perlulah membuang tuala wanita tersebut di tempat yang sesuai dan selamat. Terdapat beberapa perkara yang haram dilakukan ketika haid. Antaranya ialah solat, puasa, tawaf, melakukan persetubuhan dan membaca Al-Quran. Yang pertama ialah solat. Berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Fatimah binti Abu Hubaish bertemu dengan Rasulullah dan bertanya kepada baginda,
adakah perlu meninggalkan solat kerana istihadah? Maka baginda menjawab tak perlu, kerana itu darah penyakit, bukan darah haid. Ketika kedatangan haid, tinggalkanlah solat, dan apabila tempohnya habis, wajib bersihkan diri dan dirikan solat. Dan solat tak perlu diqada kembali. Yang kedua ialah puasa. Perempuan yang didatangi haid tak boleh berpuasa sama ada puasa fardu maupun puasa sunat. Dan puasa fardu wajib diqada setelah suci daripada haid. Yang seterusnya ialah tawaf dan melakukan persetubuhan. Seterusnya ialah membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, orang yang datang haid dan berjunub jangan membaca sesuatu dari Al-Quran. Mereka boleh membaca tapi hanya dalam hati tanpa melafazkannya dengan niat zikir kerana Allah dan bukan niat membaca Al-Quran. Warna-warna haid. Warna-warna haid yang biasa kita dengar dan kita tahu adalah warna merah, warna hitam dan warna coklat keperang-perangan. Namun, ramai di kalangan wanita yang tidak tahu bahawa warna kuning dan juga warna keruh merupakan warna haid. Tetapi, hanya pada tempoh haid sahaja, menurut fuqaha Syafi'i. Masalah ini juga pernah dibicarakan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau berkata, janganlah kamu tergesa-gesa untuk mandi wajib ataupun solat, sehingga kamu dapati adanya cecair putih pada kapas yang menunjukkan kamu sudah suci daripada darah haid. Tempoh haid. Usia perempuan yang paling muda didatangi haid adalah 9 tahun. Masa haid yang pendek adalah sehari semalam. Manakala masa yang lama adalah 15 hari dan kebiasaannya adalah 6 hari ataupun 7 hari. Masa suci yang sedikit antara 2 kali haid adalah 15 hari dan tiada batasan hari untuk masa yang lama.